Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billah. اللهم اجعلنا ممن نعرف بأوامرك ونعرف بدينك والهم الملائكة المقربين مخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا وعتك على صراحتك يا رب العالمين. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدعوة. Keduanya dighalib atas akal, yakni dikeras atasnya, lalai dan gila atau pitam atau tidur atau mabuk, dan segala yang menghilangkan tamyiz, jikalau serta tetap kedudukan sekalipun, yang lain daripada tidur. Sebab yang kedua daripada beberapa sebab yang membatalkan wuduk, artinya dikatakan sebab-sebab berhadas, yakni berhadas kecil, dighalib atas akal. Dighalib atas akal. Baca akal. Ain, qaf, lam. Tulisan kitab nak gitu ya. Ain, qaf, lam. Yani dikeras atasnya, atas akal. Itu dighalib atas akal, maknanya dikeras, dimengatasi di atas akal. Dikeras atas akal, lalai, ini oleh lalai. Lalai itu, rupa lalai itu setengah daripadanya gila, dengan gila, taswir mana lalai, dengan gila atau pitam, pingsan, atau tidur, atau mabuk. Dan segala yang menghilangkan tamyiz. Dan lain-lain lagi daripada perkara-perkara yang menghilangkan sifat tamyiz bagi seorang. Jikalau serta tetap kedudukan, tetap kedudukan sekalipun, yakni batal juga. Yang lain daripada tidur. Tidur saja, tidur sekiranya kalau kita tidur dalam keadaan duduk yang tetap, maka tidak membatal wuduklah. Sebagaimana lagi akan datang. Tapi kalau lain daripada tidur, walaupun tetap sekalipun membatalkan wuduk juga. Dan gila itu iaitu hilang pengetahuan daripada hati, serta tinggal harakatnya dan kuat pada anggota. Ini tarif bagi gila. Gila ni, apa dia gila? Itu iaitu gila hilang pengetahuan. Hilang pengetahuan. Jadi gila ni suatu penyakit. Suatu penyakit apabila datang penyakit itu menyebabkan hilang pengetahuan seorang. Hilang pengetahuan daripada hati seorang. Serta tinggal, maknanya masih ada, serta tinggal harakat, ini gerak, harakatnya, harakat, tak rajak. Serta tinggal harakatnya, ini gerak-gerak badan, dan kuat, maknanya tenaga badan pada anggota.
Jadi maknanya kalau mengikut maknanya gila ni ialah suatu penyakit apabila datang kepada seorang, apabila seorang ditipai oleh penyakit gila ini, hilanglah sifat pengetahuan, kesedaran daripada hatinya. Jadi dia buat apa-apa tu dengan tidak tahu, dengan tidak sedar. Padahalnya anggota badan dia boleh bergerak, padahalnya anggota badan dia tu ada kekuatan, ada tenaga nak akak barang, nak berjalan, nak apa boleh lagi. Itulah gila. Dan pitam, pingsan, itu hilang pengetahuan daripada hati serta lumpuh pada anggotanya. Mana lumpuh tu mana tak boleh bergerak dan tidak ada kekuatan pada anggota, tidak ada tenaga pada anggota. Pitam itu hilang pengetahuan, hilang sedar daripada hati. Tak sedar, tidak ada sifat sedar pada hati, pengetahuan daripada hati, kalau bercakap pun dia tak tahu apa dengan dia. Lagi pulanya serta lumpuh pada anggotanya. Serta ada lumpuh pada anggotanya. Mana anggota dia, anggota badan dia tidak bergerak dan tidak ada kekuatan pada anggota badan. Itu pitam, artinya pingsan panggil. Dan tidur iaitu hilang pengetahuannya seorang pada hati, hilang juga pengetahuan daripada hati serta apa tu? Tak tahu nak baca. Kenduk. Apa makna ya? Serta kendur segala badan. Tak tahu makna. Tak tahu apa makna bagi kendur. Tak sempat nak tengok bahasa Arab. Dan sakar, iaitu sakar tu mabuk lah. Hilang pengetahuan daripada hati serta gemetar. Serta gemetar oleh anggota. Dan tiada beratur perkataan. Dan tiada beratur perkataannya, perkataan orang yang mabuk. Mabuk ni hilang pengetahuan daripada hati juga serta gemetar, yakni gemetar anggota badan, dan tiada teratur perkataan. Jadi perkataan dia tu tak jadi teratur. Jadi susah nak faham dah. Begitulah rupa orang mabuk. Itu makna bagi satu-satu daripada bagai lalai yang mengatasi atas akal yang membatalkan wuduk. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula gila itu hilang akal. Dia katanya gila-gila itu ialah hilang akal. Jadi kosong. Akal ada, apabila hilang akal, maka itulah dikatakan gila. Sebab akal ni ialah suatu sifat. Akal ialah suatu sifat.
Kalau akal ada di seorang, maka orang tu tak jadi gila. Sekiranya kalau akal tu akal yang dikatakan sifat tadi tu hilang, maka jadi gila lah seorang. Dan pitam diselamkan dia kan akal. Pitam yakni pingsan diselamkan dia kan akal. Mana bukan hilang, hanya terselam macam terselam kita di dalam air. Jadi maknanya masa tu tak boleh guna. Akal tak berjalan, akal tak bergerak. Pada masa tu akal ada tapi tak bergerak. Tidak berjalan. Dan tidur tutupkan akan dia akan akal. Jadi tidur ni tidak hilang akal sama dengan pitam juga. Hanya ditutup saja. Ditutup akan dia akan akal. Itu kataan Imam Ghazali. Jadi pendekatannya begitulah tarikh-tarikh bagi perkara-perkara yang tersebut daripada gila, pitam, tidur, mabuk. Maka semuanya perkara tu kita dah maklum. Maka yang maksud kita di sini ialah perkara yang disebut tadi tu adalah perkara yang membatalkan wuduk. Bermula tidur itu binasa wuduk yang lain daripada Nabi kita. Bermula tidur itu binasa wuduk, ini membatalkan wuduk. Binasa wuduk ini membatalkan wuduk. Tidur yang tidak tetap. Tidur yang tidak tetap. Tidur yang tidak tetap itu membinasakan wuduk, yang membatalkan wuduk. Wuduk siapa? Wuduk yang lain, ini orang lain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian lagi segala anbiya. Dan demikian lagi sekali lagi, wuduk yang lain ini wuduk bagi orang lain daripada Nabi kita Nabi kita Muhammad. Dan demikian lagi seperti Nabi kita segala anbiya, segala nabi-nabi yang lain daripada Nabi kita pun sama. Dan demikian lagi pitam. Demikian lagi pitam. Pingsan segala anbiya, Nabi kita dan segala anbiya. Tiada membinasakan wuduk, tiada membatalkan wuduk mereka itu Nabi kita dan segala anbiya alaihimussalatu wassalam. Jadi masalahnya tidur yang tidak tetap. Yang katanya tidur yang tidak tetap tu membatalkan wuduk. Itu nisbah bagi orang kita biasa ni. Kalau para nabi-nabi, tak kira nabi mana sekalipun, nabi kita dan nabi sebelum-sebelum pada dianya, kalau dia tidur tidak menetap pun tidak batal wuduk. Kalau pingsan pun tidak membatalkan wuduk. Jadi maknanya wuduk, tidur membatalkan wuduk, pingsan membatalkan wuduk, itu nisbah bagi orang yang bukan nabi-nabi. Kata subki, kaf bukan gah. Kata subki. Kata subki ini kata Imam Subki. Kaf bukan gah. Kata subki, kata Imam Subki. Adalah pitam, yakni pingsan yang hasil pada anbiya itu, yang berlaku pada segala nabi-nabi itu, iaitu ghalib sakit. Yakni mengerasi oleh sakit, kuat sakit. Sakit di mana? Pada pencederaan yang zahir. Hanya pada zahir saja. Pada yang yang zahir, hanya ini yang zahir sahaja. Tiada pada hati.
Jadi kata Imam Subki adalah pitam yang berlaku, yang hasil pingsan yang berlaku pada segala nabi-nabi, iaitu ghalib sakit, mengerasi oleh sakit, kuat oleh sakit, bagi pencederaan yang zahir, hanya zahir sahaja. Jadi apabila nabi-nabi ke jadi pingsan, maka itu adalah jadi terlalu dia sakit, berlaku pada pencederaan yang zahir saja. Jadi mata dia tak nampaklah, telinga dia tak dengarlah. Mata kepala ni, mata kepala tidak nampak, telinga tak dengar, anggota tak boleh, kaki tangan tak boleh bergerak. Jadi segala pencederaan, segala anggota zahir jadi tak terjalan kesemuanya. Tiada pada hati, tiada pada hati. Jadi tiada mengerasi pada hati. Tiada dighalib, tiada mengerasi pada hati. Hanyalah ada. Sekatu. Tiada pada hati. Wakaf di situ. Iaitu ghalib sakit bagi pencederaan yang zahir hanya tiada pada hati. Dengan sebab tu tidak batal wuduk. Jadi maknanya kalau berlaku pingsan pada segala nabi-nabi, maknanya itu jadi mengerasi di atas pencederaan zahir saja. Kaki tangan memanglah tak boleh bergerak. Mata, telinga, mata kepala, mata kat muka tu tak nampak, telinga tak dengar, hingga seterusnya. Tetapi hati mereka tidak tertutup. Hati mereka masih sedar ketika pingsan. Sebab tu tidak membatalkan wuduk. Sebab itulah mereka, pingsan mereka itu, anbiya tu tidak membatalkan wuduk. Sebab hati mereka tidak tertutup. Jadi hati mereka macam biasa. Cumanya anggota zahir saja yang tak terjalan. Apabila jadi pingsan, hati tidak tertutup, hati macam biasa. Senyalah datang pada hadis bahwasanya adalah tidur mata mereka itu dan tiada hati mereka itu. Ada datang pada hadis yang menunjuk katanya hati mereka tidak terganggu. Datang pada hadis bahwasanya adalah tidur mata mereka itu al-anbiya dan tiada hati mereka itu. Tiada tidur hati-hati mereka itu. Jadi orang-orang yang jadi nabi itu, kalau mereka itu tidur tu maknanya tidur mata zahir saja. Mata tu pejamlah. Dan tiada hati mereka itu. Hati tak tidur. Jadi hati dalam sedar. Jadi maknanya tidur sakat mata saja, hati jaga. Sebab itulah boleh datang wahyu pada masa Nabi tidur. Sebab itulah boleh datang wahyu pada masa Nabi tidur, sebab hati mereka tidak tidur. Hati mereka sedar. Hanya walaupun mata tu pejam, mata tu tidur, tetapi hati mereka itu tidak tidur. Jadi mana hati mereka itu masih sedar. Tak sama dengan kita ni kalau tidur oleh mata, tidur oleh hati. Sebab tu nak bincang, nak cakap, nak buat kira dengan dia tak boleh dengan orang tidur. Kalau kita cakap sama dia buat tak tahu ya. Itu kalau kita orang biasa. Tapi kalau Nabi, walaupun mata dia pejam, tetapi hati mereka jaga. Tak kira Nabi kita dan Nabi lain-lain lagi, begitu ke semuanya. Jadi sama juga dengan pingsan. Maka apabila dipeliharakan mereka itu segala anbiya dan diismahkan, mana sama. Apabila dipelihara, diselamat, dijagakan mereka itu al-anbiya dan dipeliharakan daripada tidur, yakni tidur hati mereka. Daripada tidur hati mereka, tidur tu iaitu tidur terlebih ringan daripada pitam.
Tidur ni terlebih ringan daripada pingsan. Dengan jalan ini terlebih dipelihara di ismah. Dengan jalan ini maknanya tidur pada mata, tidak tidur pada hati. Terlebih utama. Dengan jalan ini pitam. Dengan jalan ini pitam ni terlebih utama, ini dipeliharakan. Jadi maknanya maksudnya dalam hadis tu adalah katanya Nabi katanya tidur mata mereka, tidak tidur hati mereka. Jadi pada hadis tu sebut tentang tidur saja. Nabi ada cerita pasal tidur orang-orang yang jadi Nabi tidur mata saja, tidak tidur sampai ke hati. Maka walaupun dalam hadis masalah pingsan, masalah pitam tu tidak disebut, tetapi dikira katanya pingsan ni lebih aula daripada tidur lagi. Apabila tidur tu dijagakan hati mereka itu dalam sedar, apabila tidur tu hati mereka itu jaga, maka pingsan tu lebih aula lagi. Lebih aula, lebih sepatut lagi untuk dijagakan hati mereka itu daripada lalai. Dan kata Suyuti, kata Imam Suyuti, kata ashab Syafi'i, tiada harus gila atas anbiya. Tiada harus maknanya mustahil pada akal. Tiada harus gila maknanya gila itu mustahil pada akal, berlaku pada segala anbiya. Tiada harus gila atas anbiya, maknanya mustahil pada akal. Berlaku gila pada anbiya, pada segala nabi-nabi. Kita maklum daripada belajar ilmu usuluddin bahwasanya pada nabi, pada segala rasul dan pada nabi itu ialah sifat yang perkara yang harus pada nabi dan rasul itu apa dia? Bersifat dengan sifat manusia. Bersifat dengan sifat manusia dalam kitab Faridah yang kata macam mana? Bersifat dengan sifat manusia yang tidak membawa jadi kekurangan. Sifat manusia yang tidak membawa kepada jadi kekurangan, semuanya harus bagi segala nabi-nabi dan rasul. Walaupun gila ni benda yang sifat manusia juga jadi gila. Jadi gila, jadi pitam, jadi apa tu, tidur apa semuanya sifat manusia, tabiat manusia kesemuanya. Sekiranya kalau manusia biasa jadi gila tu benda biasalah. Benda harus pada akal. Kalau manusia biasa yang bukan nabi-nabi. Sebab kalau malaikat tidaklah. Tapi maknanya gila ni macam makan minum biasa, benda yang berlaku pada manusia. Ialah benda yang harus pada manusia biasa. Tetapi gila ini yang membawa kepada jadi kekurangan pada perangkat yang tinggi bagi segala nabi. Maka dengan sebab walaupun gila ini perkara yang harus pada manusia, tabiat manusia, sifat manusia, tetapi dengan sebab gila ni benda yang kekurangan, nisbah perangkat mereka, maka adalah hukumnya mustahil berlaku pada segala nabi-nabi. Itu maknanya tiada harus gila atas anbiya, segala nabi-nabi dan rasul, kerana bahwasanya gila kekurangan pada tabiat basyariyah, ini pada tabiat manusia, pada perangai manusia, pada sifat-sifat manusia. Dia masuk dalam bagai kekurangan, walaupun sifat manusia memanglah, tapi masuk dalam bagai kekurangan yang mengkurangkan peringkat mereka. Maka itu tak berlaku sama sekali pada segala anbiya. Dan harus atas mereka itu anbiya pitam. Pitam tu harus berlaku. Maknanya bukan mustahil pada akal lah kalau orang yang jadi nabi itu berlaku pingsan, berlaku pitam. Sebab dia macam tidur. Hanya sebab apa dia pitam ni, dia macam tidur saja seperti sebut tadi. Sebab apa dia?
hati mereka itu tidak terselam. Hati mereka itu masih sedar. Jadi maknanya pingsan tadi itu dia katanya apa dia? Jadi mana pingsan tadi itu ialah yang berlaku pada anbiya itu tadi tidak membinasakan wuduk. Sebabnya hanya berlaku pada zahir anggota saja, tidak pada hati. Katanya dan harus atas mereka itu pitam kerana bahawasanya pitam tu, pingsan tu sakit, yakni penyakit. Maknanya satu bagai penyakit. Pingsan-pingsan tu satu bagai penyakit. Lagi pulanya tiada merosakkan peringkat mereka. Satu bagai penyakit yang tidak mencacatkan peringkat mereka yang maha tinggi. Maka harus berlaku. Lagi pulanya biasanya pingsan tu dia tak lama sangat. Lagi pulanya pingsan tu dia tak berlaku pada orang pingsan percakapan yang pelik-pelik apa dia. Perbuatan yang tak tahu ke mana tu tak ada. Jadi maknanya pingsan harus berlaku pada segala nabi-nabi, gila mustahil berlaku pada segala nabi-nabi. Lagi pulanya pingsan pitam tadi tu pada segala anbiya tu hanya sekadar pencederaan yang zahir saja. Tidak hati mereka. Bahkan hati mereka itu masih sedar. Adapun sebab batal wuduk dengan yang tersebut. Ini masuk kepada dalil. Dalil yang menunjuk di atas katanya gila membatalkan wuduk, pitam, pingsan membatalkan wuduk, tidur membatalkan wuduk, mabuk membatalkan wuduk. Mana dalil? Dalil dia katanya adapun sebab batal wuduk. Sebab jadi batal wuduk dengan yang tersebut itu, mana dia yang tersebut? Gila, pingsan, pitam, tidur, mabuk dan lain lagi sekiranya kalau ada lagi. Kerana khabar Abu Daud. Ini kerana hadis yang diriwayat oleh Abu Daud. Kerana khabar Abu Daud, yakni kerana hadis yang diriwayat oleh Abu Daud dan lainnya lain daripada Abu Daud. Dan lain ini dan orang lain daripada Abu Daud. Kita sebagai tambahan, kalau orang tanya siapa orang lain daripada Abu Daud, khabar Abu Daud dan lainnya lain pada Abu Daud. Mana hadis yang diriwayat oleh Abu Daud dan orang lain daripada Abu Daud. Kita nak tahunya begini. Maksud dengan orang lain ni perkataan dalam istilah. Jadi kita ingat kitab-kitab hadis yang masyhurnya ada 6. Kitab-kitab hadis yang dikarang ada 6. Maka 6 tu dia ada peringkat-peringkat dia tak sama. Ada 6, nanti tulis Satunya, peringkat nombor satunya Bukhari. Kita sebut mengikut peringkat. 1 Bukhari, Sahih Bukhari. 2 Sahih Muslim. 2 Sahih Muslim. 3 Sunan Abu Daud. 3 Sunan Abu Daud. 4 Sunan Tirmizi. 4 Sunan Tirmizi. 5 Sunan Nasa'i. 5 Sunan Nasa'i.
5 Sunan Nasa'i. 6 yang keenamnya Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Itu dimaksud katanya kutubus sittah. Itu dimaksud katanya kutubus sittah, kitab-kitab hadis yang 6. Kutubus sittah, kitab-kitab hadis yang 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Maka yang nombor satunya mengikut bilangan tadi. Ya betul. Maka yang bilang tu mengikut tertib puak tak puak dia. Nombor 1 Bukhari, selepas pada Bukhari nombor 2-nya Muslim hingga seterusnya. Kemudian kita tengok yang ketiga tu Abu Daud kan. Yang ketiga tu Abu Daud. Yang ketiga tu Abu Daud. Maka sekiranya dalam kitab-kitab tu dia kata macam di sini, kerana khabar Abu Daud dan lainnya. Kerana khabar Abu Daud dan lainnya, ini kerana hadis yang diriwayat oleh Abu Daud dan lain, ini dan orang-orang lain. Dia maksud lain tu orang yang bawah pada Abu Daud. Begitu ya? Tak, itu ingat begitu? Sebut kata dan lain, siapa orang lain daripada Abu Daud? Tak payah cari kat luar, kita tengok siapa yang sebelah bawah pada Abu Daud. Mana Abu Daud peringkat yang ketiga, mana 4, 5, 6. Dia kanaki dengan orang lain. Jadi maksud di sini khabar Abu Daud dan lain, siapa lain? Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Maknanya khabar Abu Daud dan lain, maknanya hadis yang diriwayat oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Maksudnya begitulah. Maksudnya begitu, maknanya hadis ini diriwayat oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Maknanya hadis ini ada dalam, kalau kita buka Sunan Abu Daud akan jumpa lah dengan hadis ini. Dalam Sunan Tirmizi pun ada hadis ini, dalam Sunan Ibnu Majah pun ada, Nasa'i pun ada. Itu maksudnya khabar Abu Daud dan lainnya. Apabila sebut kata lain tu, mana orang sebelah bawah pada dia. Maknanya Abu Daud yang ketiga, mana yang lain tu orang yang keempat, yang kelima, yang keenam lah. Sebeda Nabi, ini hadis. Yang kata ada dalam Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ini dia hadis. Sabda Nabi SAW, al-ainani wika ussahi, faman nama falyatawadda, falyatawadda, tasydid, dad bertasydid, dad bertasydid, al-ainani wika ussahi, faman nama falyatawadda. Maknanya bermula dua mata itu meliharakan dubur. Dubur tu dimaksud dengan kata as-sahi. Maka barang siapa tidur, faman nama, maka hendaklah mengambil wuduk.
Maknanya batal lah. Maka barang siapa tidur, tapi tidur yang tidak tetap. Kena jaga begitu seperti yang ada dalam hadis yang lain. Maka barang siapa tidur yang tetap, maka hendaklah mengambil wuduk. Dalam hadis ni Nabi katanya siapa tidur, Nabi suruh ambil wuduk. Nabi tak ada cerita katanya tidur tu batal wuduk. Kita boleh faham daripada maknanya tidur itu tidur yang tidak tetap itu membatalkan wuduk. Kenapa boleh kata begitu? Kalau tak batal, kenapa Nabi suruh ambil wuduk? Jadi, maka hendaklah mengambil wuduk, fal yatawadda, maka hendaklah mengambil wuduk. Jadi Nabi suruh ambil wuduk. Wuduk disuruh ambil wuduk, tak lain tak bukan dengan sebab batal wuduk. Kalau tak batal, kenapa disuruh? Jadi maknanya wuduk disuruh ambil dengan sebab batal. Jadi maknanya tidur tadi tu adalah perkara yang membatalkan wuduk. Sebab tu Nabi suruh ambil wuduk. Jadi apa maksud maksud dengan hadis katanya bermula dua mata. Jadi maksudnya dua mata ni apa dia? Jaga. Lawan bagi tidur. Bermula dua mata itu yakni kita dalam keadaan jaga. Kita di dalam keadaan jaga. Berada dalam keadaan jaga, meliharakan dubur. Wika usahi, melihara, menjaga, mengawal, begitu ya. Meliharakan dubur, menjaga, mengawalkan dubur. Dengan maknanya, jadi maksudnya kita kalau kita dalam keadaan jaga, jadi apa benda nak keluar daripada dubur kitanya, kita nak tahanlah. Kalau tak nak tahan pun boleh. Jadi mana kita boleh kawalkan. Jadi lebih-lebih laginya angin. Angin tu kalau kita dalam jaga, kalau kita di depan orang ramai tu, kita tahan dulu malu kan. Tapi kalau duduk seorang tu, kalau rasa nak keluar angin, kita lepas keluar lah. Jadi maknanya dalam masa kita jaga tu, kita nak tahan dulu ke, kita nak lepas ke, lebih-lebih laginya angin tu, jadi mana kita boleh mengawalkan. Kita boleh kontrol lah, nak keluar, nak lepas keluar ke, tak nak lepas keluar. Itu kalau kita dalam keadaan jaga. Tetapi kalau kita dalam keadaan tidur, maka tidur ini dia hilang sedar daripada hati. Tidur seperti kata tadi, tidur lain daripada tidur orang jadi Nabi itu, tidur yang lalai, yang hilang sedar juga daripada hati. Apabila kita tidur tu, hati kita tu tak sedar. Apabila angin nak keluar, terus keluar. Jadi maknanya kita tak boleh nak kawal. Dalam masa kita tidur tu, apa nak keluar kat tubuh kita, lebih-lebihnya laginya angin tu, apa dia? Kita tak kawal. Kalau nak keluar. Sebab tu jangan marahlah kat orang tidur tu kalau ada keluar angin. Sebab apa? Sebab dia tidak ada sedar. Walaupun kalau dia jaga, dia adab sangat dapat orang ramai, dia tak lepaslah angin tu. Tapi kalau masa dia tidur, dia hilang lalai daripada akal. Maka boleh jadi angin tu keluar daripada dubur dia. Jadi maknanya, jadi tidur sana itu semata-mata diri tidur, bukan tidur yang membatalkan wuduk. Betul-betul kalau kita tilik kepada ilat di sini. Sebab tu kenapa kalau tidur tetap tak batal wuduk? Kalau orang tanya kenapa tidur yang tetap punggungnya tidak batal wuduk. Kalau tidur tidak tetap tu batal wuduk. Sebabnya lagi pulanya tidur orang jadi Nabi tidak batal wuduk. Semuanya kembali kepada dengan sebab orang tidur ni dia tak boleh nak jaga, nak mengawal akan apa yang nak keluar daripada dubur dia. Maka apabila seorang tu tidur, boleh jadi saja.
boleh jadi mazannah, tempat sengka ada keluar angin kat dubur dia. Maka tidur sana itu boleh jadi ada keluar dengan sebab semua bagai-bagai tadi itu dia kembali kepada masalah keluar sesuatu daripada kubul dan dubur juga. Bagai-bagai tadi itu tidur dan gila dan apa semua tu masuk dalam bagai akan dia asal akhir-akhirnya dia kembali kepada masalah keluar sesuatu daripada kubul dan dubur juga. Dengan sebabnya hadis ini dia katanya kalau kita dua mata memeliharakan dubur, maknanya kita dalam keadaan jaga kita boleh mengawalkan dubur, kita boleh mengawal akan benda yang akan keluar pada dubur. Tapi kalau kita dalam keadaan tidur, hati kitanya tak sedar, maka boleh jadinya sengkanya, berat sengkanya bahawa ada keluar sesuatu daripada dubur dengan tak sedar. Jadi apabila tidur tu biasanya ada keluar benda, keluar angin keluar, biasanya angin lah kat dubur dia. Jadi mana ghalib-ghalibnya begitu. Maka sekiranya apabila seorang tu tidur tidak tetap, tak terjamin bahawasanya tidak keluar sesuatu. Tak boleh nak jamin. Tetapi kalau tidur yang tetap, walaupun lalai hati tidak ada sedar, tetapi terjamin bahawasanya apa dia? Angin dan sebagainya tak keluar daripada dubur. Sebab tu tidur dengan keadaan tetap itu tidak membatalkan wuduk. Jadi maknanya tidur ni kalau kita tilik kepada makna ilak dianya, maknanya bukan betul-betul tidur membatalkan wuduk. Kalau tidak tidur yang tetap batal juga. Kalau kata tidur membatalkan wuduk. Mana tidur macam mana sekalipun jadi wuduk dia batal semata lah. Kalau kata wuduk ni tidur membatalkan wuduk. Bukan semata-mata diri tidur tu, kelakuan tidur tu membatalkan wuduk. Bahkan tilik kepada mana? Apabila seorang dia tidur, hati dia tak sedar, maka dia tidak boleh mengawalkan apa-apa angin ke nak keluar daripada dubur. Angin nak keluar. Dia tak boleh nak mengawal. Jadi maknanya mazannatu khurujir rih. Mazannatu khurujis syai', tempat sengka, mana tidur ni tempat sengka bagi ada berlaku keluar angin dan sebagainya apabila seorang tidur tidak tetap. Lalu tu dihukum katanya tidur membatalkan wuduk. Begitulah. Itu dalil katanya, maksud dengan katanya al-ainan, dua mata, wika usahi. Dia kalau dia terjemuh kata bermula dua mata memeliharakan akan dubur. Tapi kalau mengikut asal tu itu ia ambil maksud, terjemuh tu ambil maksud. Asalnya wika tali pengikat. Dua mata ialah seperti wika ni tali. Seperti plastik tu lah. Plastik yang kita isi gula ke isi apa dalam plastik, biasanya kita ikat dengan getah, dengan tali ke masalah. Tali itulah dikatakan wikat. Asahi itu mana dubur. Jadi tidur ni seolah katanya kita dua mata, maknanya kita jaga seolah kata ada tali ikat kat dubur. Tak keluar benda. Jadi maknanya apabila jadi maknanya kalau kita, jadi maksud hadis nak cerita begini, kalau kita dalam jaga, maknanya kita boleh kontrol, kita seolah kata kita ikat dengan tali kat dubur tu, maknanya tak keluarlah benda tu. Tetapi kalau kita tidur, maknanya kita tak ikat. Tak ikat itulah boleh jadi keluar angin daripada dubur tu. Sebab itulah kalau tidur tak tetap membatalkan wuduk. Begitulah maksudnya. Maka
kita akhir di situ dulu pada katanya dan lain daripada tidur daripada orang yang tersebut lebih daripadanya pada lalai. Kita akhir di situ dan lain daripada tidur orang yang tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انا نسألك كما قرأناه وما قصناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.